Hai murid-murid, hari ini kita nak buat perbincangan tentang latihan yang berkaitan dengan kembangan. Okay, first of all, sila keluarkan latihan ini. Okay, so kita akan tengok latihan 7, kembangkan yang berikut. Kita tengok soalan pertama dulu. So, bila kita nampak saja kurungan, maksudnya, okay, kita kena buat proses kembangan. Kita kena darabkan 5P ini ke dalam secara keseluruhan. Okay, ingat nah, kita bukan darab depan saja, kita kena darab ke belakang juga. Okay, so 5P kalau kita darab dengan P, kita akan dapat 5P kuasa 2. Dan lepas tu, 5P kena darab dengan negatif 7 juga. Jangan lupa, kalau ada first of all, kita kena check dulu positif, negatif. Okay? So, sini ada negatif, positif, negatif. Mesti jawapan kita dapat negatif. Dan 5 darab 7, kita dapat 35. Ada satu P kat sini kan? So, bila kita darab masuk, kita dapat negatif 35P. Itu saja jawapan kita. Senang saja kan? Okey. So soalan kedua. Kita nampak ada kurungan, ada negatif 3M kat luar kurungan kan? Okey. So maksudnya kita kena darab masuk. Okey, kena darab masuk. Kita kena kembangkan. Okey, untuk buka kurungan ni. So first of all, kita kena darab negatif 3M ni darab dengan 11. Okey, so negatif, positif. Memang jawapan kita ada negatif. 3 darab 11, 33. Dan kita ada 1M kat sini. So, bila darab, kita dapat negatif 33M. Next step, kita kena darab masuk ke dalam. Okay, so check dulu. Negatif, negatif, kita dapat positif. Ingat positif. Lepas tu, okay, 3 darab 8, 24. Dan lepas tu, pemboleh ubah M dengan M, kita ada 2M kan? M darab M, kita dapat M kuasa 2. Ingat Okay, so inilah jawapan kita. Kalau okay, kamu berhenti kat sini, dah boleh dapat full marks. Tapi kalau nak tulis jawapan yang lebih cantik lah. Normally kita akan tulis yang ada index number tu yang paling tinggi tu, kita akan letak kat depan. Dan dia adalah positif kan? So normally kita akan pindah ke depan 24M kuasa 2. Lepas tu yang tolak ni saya tulis kat belakang. Tolak 33M. Okey, itulah jawapan kita. Kalau kamu tak tukar macam ni, kamu berhenti kat step pertama juga betul. Boleh diterima juga. Okey. So sekarang kita tengok soalan ketiga. Okey. Soalan ketiga ni 3 tolak X darab dengan 4 tolak X. Sama juga depan ke depan. Okey, kat sini kita tengok 3 darab dengan 4. Kita dapat 12. Lepas tu depan ke belakang. Jangan lupa kat belakang sini adalah negatif X. Okey, nampak tak? Kat belakang sini negatif X. So 3 darab negatif X, kita dapat negatif tolak atau negatif 3X. Okey. So next kali depan dah habis, kita tengok yang belakang. Negatif X darab dengan 4, kita dapat negatif 4X. Lepas tu belakang dengan belakang. So negatif X ni darab dengan negatif X. So jangan terus tulis X kuasa 2. Okay, normally kita check dulu. Negatif, negatif. Jawapan kita dapat positif. Tulis dulu positif, negatif. Barulah kita tengok X darab X. Oh, kita dapat X kuasa 2. Macam ni. Okay. So sudah habis belum? Belum kan? Mengapa? Sebab kat sini ada sebutan serupa. Maksudnya kita boleh settle lagi. So yang tak boleh settle tu kita salin balik. Macam 12 dah tak ada dah sebutan serupa. So kita tulis 12. Okey, kat tengah sini sebab sebutan serupa, tolak 3X, tolak 4X. So maksudnya kamu hutang orang RM3, okey, hutang lagi 4. All together kamu hutang RM7, 7X kan. So tambah X kuasa 2 tu kita tulis balik. Okey, sebenarnya jawapan stop kat sini dah okey.
Kalau kamu nak tulis dengan cara yang lebih cantik sikit, lebih betul sikit, kita boleh tulis macam ni. X kuasa 2 sebab indeks dia paling tinggi kan. Indeks dia ada 2. Sini indeks 1. Okey. Tolak 7X, saya tulis kat tengah. Sini tak ada X, so saya tulis kat belakang 12. Macam ni. Okey. Kalau stop kat sini pun betul, tak salah. Okey, senang saja kan? Hanya nak ingat depan ke depan, depan ke belakang, belakang ke depan, belakang ke belakang. Itu je. So sekarang kita ulang sekali lagi soalan keempat. Depan ke depan. 2M darab 3 kita dapat 6M. Kan? Lepas tu depan ke belakang. 2M ni kita darab dengan M. So kita dapat positif 2M darab M. Kita dapat M kuasa 2. Okey. So lepas tu kita tengok yang belakang. Jangan abaikan yang negatif ni jangan ignore Kebanyakan pelajar dia macam dia tak nampak negatif tu. Kena ingat negatif 5 kat belakang sini. So belakang ke depan negatif positif kita dapat negatif 5 darab 3 dapat 15. Okey. Lepas tu belakang dengan belakang, belakang ke belakang. So dapat negatif positif negatif 5M. Okey? Itu je. Okey? Lepas tu step yang kedua, apa yang kita nak buat? Okey, kalau bagi pelajar yang cepat dia boleh terus tulis jawapan. Kalau tak kan, kena buat apa dulu? Kita kena susun, buat grouping dulu. Apa yang ada kita kena tulis dulu. Apa yang sama tu kita kena kumpulkan. Okey? So kat sini mestilah saya nak tulis yang index number yang paling tinggi tu. So 2M kuasa 2 saya akan tulis kat depan. Lepas tu ada 1M kan. So saya tulis tambah. Sini 6M tu tambah 6M. Sini ada M lagi kan. Tolak 5M. So saya salin balik. Tolak 5M. Lepas tu M dah habis dah. Saya tengok sini ada negatif 15. So saya tulis macam tu saja. So last step. Okay. Yang boleh settle kita settlekan. Yang tak boleh settle kita salin balik. So sini 2M kuasa 2. Okey. Tambah 6. Maksudnya 6 tolak 5 kita dapat 1M. So 1M saya tulis tambah M cukup dah. Normally 1 tak perlu tulis. Okey. Tolak 15. So itulah jawapan kita. Okey. Sekarang kita tengok soalan kelima. Okey. Senang saja kan? Okey. Kalau kamu dah tahu guna cara yang cepat kan, sebenarnya soalan kelima, okey, soalan ni, kita boleh terus dapat jawapan saja. Mengapa? Nampak tak? Kalau ikut yang formula A tambah B, kalau kamu masih ingatlah A tambah B, kalau darab dengan A tolak B, jawapan kita mesti dapat apa? Depan punya sebutan kuasa 2 tolak dengan belakang punya sebutan kita kuasa 2. Itulah jawapan kan? Okey, nampak tak pattern dia macam mana? Depan A tu, kedua-dua sebutan kat depan sama A. Belakang B. Perbezaan hanya kat tengah. Satu tambah, satu tolak. Kalau kamu nampaklah pattern macam ni, jawapan kita hanya ambil apa? Sebutan kat depan A tu kita kuasa 2. Sebutan kat belakang B tu kita kuasa 2. Kat tengah-tengah tu kita letak tolak. So sama juga soalan kat sini, soalan kelima. Nampak tak? Sebutan kat depan tu kedua-dua sama 4. Sebutan kat belakang tu dua-dua pun P. Okey? Hanya yang beza tu tengah tu tolak dan tambah. Itu je. So kalau kamu nak guna cara yang cepat, boleh saja kamu terus dapat apa? Depan tu 4 kan? So saya boleh dapat 4 kuasa 2. Tolak dengan P. Sebutan kat belakang. P kuasa 2. Itulah jawapan saya. So 4 kuasa 2 saya dapat 16. Tolak P kuasa 2. Inilah jawapan kita. Okey. Tapi untuk pelajar kalau dia tak mahir untuk mengguna cara formula, tengok pattern macam ni, it's okay. Kita boleh guna juga cara yang lambat. Okey, tak apa. Kita guna cara yang klasik tu.
depan ke depan, nanti kamu akan dapat juga jawapan yang sama. 4 darab 4 kita dapat 16. Depan ke belakang. So 4 darab P kita dapat tambah 4P. Next kali. Negatif P kita darab dengan 4, kita dapat tolak 4P. Kan? So belakang ke belakang. So negatif positif memang dapat negatif. P kuasa 2. Kan? Lepas tu tadi cikgu cakap dah. Apa yang boleh tulis tu kita, apa yang boleh settle kita settlekan. Yang tak boleh settle, 16 dah tak ada dah, saya tulis balik. Yang sini, okay, sebab ada sebutan serupa. Tambah 4P, tolak lagi. So kosong lah. Tinggal tolak P kuasa 2. Nampak tak? Sebenarnya kedua-dua sama saja. Kalau kamu boleh nampaklah pattern dia A tambah B, A tolak B tu sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2, kamu sebenarnya boleh terus dapat jawapan. Okay? Sama juga soalan ke-6. Kalau kamu nampak pattern dia, sebenarnya dia tak susah tau. Macam mana? Sebab kamu nampak tak? Kat depan sini, depan 2K, sini 2K juga. Dua-dua ungkapan, mereka ada ciri-ciri yang sama. Belakang, okay, sebutan di belakang tu 5, sini juga 5. Apa yang berbeza tu? Satu tambah, satu tolak. Kalau kamu nampak macam ni, boleh juga kamu buat cara klasik. Okay? Kalau tak, tengok cikgu settle macam mana. Kan tadi cakap, kalau kita nampak pattern macam ni saja, kita boleh guna apa? Sebutan depan 2K tu, kita kena kuasa 2. Kan? Tolak dengan sebutan belakang P tu, okay, 5 tu, kita kena kuasa 2 juga. Okay? So, itulah jawapan kita. Okay? 2K kuasa 2, maksudnya 2 kena kuasa 2, K kena kuasa 2 juga. 2 kuasa 2 kita dapat 4. K kuasa 2 kita dapat K kuasa 2 dah. Tolak 5 kuasa 2, 25. Okey, itulah jawapan kita. Kalau kamu guna cara cepat sangat, okey, hanya ingat saja formula. Nampak pattern, dah boleh settle. Okey? Lepas tu kita tengok soalan ke-7. Okey, soalan ke-7 kat sini. 2 darab M tambah 3 darab dengan M tambah 4. Yang ni tak susah juga. Jangan takut dengan 2 tu. 2 tu dia kat depan tu sebenarnya dia juga adalah darab. Okey? So macam tadilah satu ungkapan algebra kita kena darab dengan satu sebutan. So first of all kita buat dulu step pertama. 2 ni kita kena darab masuk ke dalam ungkapan yang pertama. So 2 darab N kita dapat 2, kita dapat 2M, okey? Kita dapat kat sini 2M. Lepas tu 2 darab 3 kita dapat 6. Okey, jangan lupa masih kena letak kurungan sebab kita nak asingkan 2M tambah 6 dengan yang belakang, ungkapan kat belakang. Sebab kedua-dua tu ungkapan yang berbeza. Kamu tak boleh terus tulis 2M tambah 6, lepas tu baru kurungan M tambah 4. Kalau macam ni, dia bukan the whole thing. Okey, ingat nah. Yang ni mewakili, okey, 2M tambah 6 tu adalah satu benda. Okey? So, bila kita dah siap kat sini, buat macam biasa sajalah. Depan ke depan, 2M darab M kita dapat 2M kuasa 2. 2M darab 4 kita dapat 2 darab 4 kita dapat 8. 1M kan? So, kita tulis M di sini. Okey? Lepas tu, belakang ke depan, 6 darab M kita dapat tambah 6M. Yang last kali, belakang ke belakang. Tambah-tambah, kita mesti dapat yang positif. Okey? Positif. Ini positif. Dan last kali, 6 darab 4 kita dapat 24. Kan? So, kita tulis saja 24 kat sini. Okey? Lepas tu yang boleh settle kita settlekan, yang tak boleh settle kita salin balik. Mesti ingat kena salin balik. 8M tambah 6M kita dapat 14. Senang kan?
Macam 8 mango, saya bagi kamu 6 mango lagi, kamu dapatlah 14 mango. Tambah 24. Itu je. Okey, senang kan? Okey, soalan last sekali. Okey, yang soalan ni sebenarnya kita boleh guna formula juga. Tapi kalau untuk pelajar yang tak nampak lagi, kuasa 2 tu maksudnya 3x tolak 5 darab dengan benda yang sama. 3x tolak 5. Sebab dia kuasa 2 kan? Maksudnya dia muncul 2 kali. So sekarang barulah kita buat depan ke depan. 3x darab 3x, 3 darab 3, 9. X darab X dapat X kuasa 2. Lepas tu, X depan tu 3X tu darab dengan belakang. Tolak 5. Positif, negatif dapat negatif. Mesti ingat, setiap kali kita kena check dulu positif, negatif dulu. Barulah kita darab 3 nombor kita. 3 darab dengan 5 kita dapat 15. Lepas tu kita check pemboleh ubah kita. X, 1 saja. So saya tulis balik X. Okay, next. Depan dah habis dah. Sekarang saya tengok belakang yang negatif 5 ni. Negatif 5 kalau saya darab ke depan, negatif, positif, dapat negatif. 5 darab 3 kita dapat 15. Ada satu X kan? Tulis saja. Last sekali, negatif 5 darab negatif 5, negatif, negatif, positif. So 5 darab 5 kita dapat 25. Itu saja. Okay, dan last sekali yang boleh settle kita settlekan, yang tak boleh kita salin balik. So saya salin baliklah yang 9x kuasa 2 ni. Yang sini ada sebutan serupa. Tolak 15x, tolak lagi 15x. Maksudnya kamu dah hutang orang RM15 dah. Sekarang hutang lagi RM15. So all together kamu hutang orang RM30. 30x lah. Okay, tambah dengan 25. Itulah jawapan yang kita, okay, jawapan kita. Okay kan? Sangat senang saja. So sekarang kita tengok latihan ke-8. Kembangkan yang berikut. Okay, yang ini adalah melibatkan gabungan operasi ya. So maksudnya bila kita nak buat soalan macam ni, jangan takut. Ingat apa formula kita. First, kalau nampak kurungan, kita kena buka kurungan dulu. So proses buka kurungan tu sebenarnya adalah kembangan. Ingat ah, dia adalah kembangan. So buat dulu kembangan, buka dulu kurungan kita. Second step, bila kita buat mesti from left to right. Okay. Lepas tu, step yang ketiga, bila kita nampak darab atau bahagi, kita kena settlekan dulu. Barulah kita settle operasi tambah dan tolak. Yang ketiga-tiga benda ni mesti ingat. Okay. So soalan pertama kita tengok kat sini. Okay. First, dah nampak dah ada kurungan kan? Kalau ada kurungan dah buat apa dulu? Buka kurungan dulu. So ingat nah, so kat sini kurungan kat sini ada 8M tambah 3. So kat depan sini kurungan di depan adalah tolak. Maksudnya kita kena kembangkan. Negatif ni kita kena, sebenarnya kat depan ada negatif 1. So negatif ni sebenarnya kita kena darab masuk. Negatif 1 darab masuk. Negatif darab masuk. Okey, macam ni. Okey, maksudnya kita akan dapat apa? 10, saya salin balik. Kalau saya nak buka kurungan, negatif, positif, saya mesti akan dapat negatif 8M. Lepas tu, jangan lupa, sebab bila kita nak tolak kan, tolak ungkapan ni kan, kita bukan saja tolak 8M tau. Sebenarnya kita tolak 8M dan juga kita tolak the whole thing, tolak 3 ni. Okay, sebab kurungan, cikgu dah cakap, kurungan tu mewakili the whole thing. Kamu bukan tolak 8M saja, kamu kena tolak juga 3. So negatif, positif, kita dapat negatif. 3 kat sini. So bila kita nak buat tu, okey, ingat 10 boleh tolak 3 kan? So kita dapat 7 kat sini. So belakang tolak 8M. Itu saja. Dah habis. Okey? Sebab 10 dan 3 ni nombor kita boleh tolak. 10 tolak 3. So dapat 7 lah. Okey, kita bagi
tolak 8M. So kita salin balik. Itu je. Okay, kita tengok soalan kedua. Nampak juga ada kurungan kan? So first, jangan peduli apa, buka kurungan. Kalau saya nak buka kurungan, saya nak ambil yang depan. Tolak M ni saya kena darab masuk. Kena darab masuk. Okay? So kena berhati-hati ya, sebab depan ni dia adalah tolak M. Maksudnya nanti kamu darab M masuk, sebenarnya kita ada tolak lagi. Negatif M kat depan. Okay? So, 3, kita tulis dulu, 3. Okay. Sekarang kalau saya nak buka kurungan macam mana? Negatif 3 ni saya kena negatif M ni saya kena darab dengan 6. So negatif positif saya dapatlah negatif 6M. Okay. Next sekali. Negatif M darab dengan negatif M. Negatif negatif kita dapat positif. Okay. So M darab M kita dapat M kuasa 2. Dan itulah jawapan kita. Kalau kamu nak susun untuk ikut indeks dia kan. Depan M kuasa 2. Yang tengah tu tolak 6M tambah 3. Okay, kita boleh tulis dengan cara macam ni. Kalau tak, kamu berhenti kat sini pun betul. Boleh diterima. Okay. So soalan ketiga sama juga. Okay. Kurungan, kita nampak kurungan saja, kita kena buka kurungan dulu. So, kat depan sini ada negatif 2 kan? So, negatif 2 ini kita kena darab masuk. Okay? Kena darab masuk. So, yang tak ada kaitan tu, ingat kita kena salin balik. Kamu jangan fokus saja kat belakang, kamu nak darab masuk saja, tulis jawapan kat belakang saja. Lepas tu abaikan yang depan. Tak boleh. Yang depan tu kita kena salin balik. Okay, so next step, buka kurungan, negatif 2 darab 3, kita dapat negatif 2 darab 3 dapat 6. Okay, so next, negatif 2 darab masuk, kita dapat negatif, positif, negatif. 2 darab 5, kita dapat 10N. Okay, so next step, apa yang kita nak buat tu, kita kena buat grouping. Kalau tak, kamu dah boleh nampak dah, terus saja buat 7N tolak 10N. Sebab dua-dua sebutan serupa kan. Kalau bagi pelajar yang susah nak fikir macam ni, it's okay. Kamu tulis, buat grouping dulu. 7N tolak 10N. Okay, sini sebab sini tolak 10N kan. Lepas tu 6 sini tolak 6. So saya tulis tolak 6. Saya susun dulu. Lepas tu barulah buat step by step. Tanya sendiri. Sekarang saya ada 7N. Okay, kamu ada 7 nanas. Okay, kamu hutang orang 10. Kamu bagi orang 7, maksudnya kita hutang lagi 3 kan? Okay, so maksudnya 7 tolak 10 kita dapat negatif 3N. Macam ni. Ini tolak 6. Salin balik. Dah habis. Okay. So soalan seterusnya, soalan keempat, kita tengok soalan ni ya. 2Pi kuasa 2 tambah dengan 3Pi darab dengan 1 tolak 4Pi. Soalan ni sama juga. Nampak tak kurungan? Kalau ada kurungan, kita buka kurungan dulu. Dan ini safe sikit. Senang sikit. Sebab mengapa? Sini tambah, dia bukan tolak. So kalau tambah tu, kita hanya ambil 3Pi tu darab masuk sajalah. Okay. So jawapan kita dapat 2Pi kuasa 2. 3Pi darab 1, kita dapat positif 3Pi. Okay. So next sekali. 3Pi darab dengan negatif. Positif, negatif. Ingat sebab belakang kat sini ada negatif. So kita dapat negatif. 3 darab 4, kita dapat 12. Pi darab Pi, kita dapat Pi kuasa 2. So maksudnya kita sebenarnya ada lagi sebutan serupa kan? Maksudnya 2Pi kita ni, 2Pi kuasa 2 ni boleh tolak dengan negatif 12Pi kuasa 2. Okay. So kamu ada 2, kamu hutang orang 12. Okay. Kalau kamu dah bagi balik orang 2, kita masih hutang orang, betul tak? Okay. Hutang berapa? Hutang 10. Pi kuasa 2 macam ni. So yang baki ni kita salin balik. Itulah jawapan kita. Senang saja kan? Okay. So next sekali. Soalan kelima.
Nampak tak sekarang kita ada dua kurungan? Okay, so kita kena buat step by step lah. So yang kat depan, kurungan kat depan tu, kita kena settlekan dulu yang depan sini. So maksudnya 3 kita kena darab masuk dulu. Darab masuk. So kalau darab masuk saya dapat apa? 3 darab X saya dapat 3X. 3 darab positif 4 saya dapat positif 12. Okay. So bila kamu dah buka kurungan, kita dah tak perlu tulis dah kurungan tu. Sebab kita dah darab masuk dah. Next sekali, jangan lupa. Kat sini nampak tak ada tolak? Maksudnya, bila kita nak tolak tu, bukan saja kamu tolak 2X tau. The whole thing kat belakang ni, maksudnya kurungan ni, maksudnya semua benda tu. Kita kena tolak semua benda. Tolak 2X, tolak juga positif 5. So, tolak 2X memang kita dapat 2X lah. Tolak positif 5, negatif, positif, dapat negatif 5. Okay, cara macam tu. Lepas tu, kita nak buat apa? Buat grouping. Masih ingat tak yang dulu cikgu ajar? Okay. So, sebelum kita nak buat, kamu tahulah, kena recognize lah 3X. Okay. Sini ada tolak 2X. So, saya kena tulis dulu 3X. Tolak 2X. Tulis dulu. Yang baki tu ada tambah 12. Tolak 5. So, saya susun dan kumpul. Cikgu cakap grouping lah. Ha. Lepas grouping, kita dah boleh settlekan. 3X tolak 2X, kita ada satu lagi. So, X. Tak perlu tulislah 1X, tulis X saja. Lepas tu, 12, positif 12. Tolak dengan 5, kita dapat 7. So, positif 7. Itulah jawapan kita. Tak susah kan? Oh, so sama juga soalan ke-6, bila nampak saja kurungan, first, buka dulu kurungan. Buat step by step, satu demi satu. Okay, jangan panik. So first, M darab dengan 2M. Apa yang kita dapat? 2M kuasa 2. Step yang kedua, M ni mesti kena darab masuk kan? Darab negatif 1. So, M darab negatif 1, kita dapat negatif M. Depan dah settle dah. So, sekarang kita nak buka kurungan kat belakang. So, kat sini, nampak tak kurungan kat depan sini adalah tolak 4. Maksudnya negatif 4 lah. Negatif 4 ni kita kena darab masuk. So, negatif, positif, kita dapat negatif. 4 darab 3, 12. Okay? So, bukan saja kamu nak darab masuk ke depan, kena ke belakang juga. Okay? Bila kita nak kembang, kena kembang secara keseluruhan. So, negatif, positif, negatif. 4 darab 5, 20. Okay? So, kita ada satu M lagi. So, kita tulislah M. Okay? Next sekali, apa yang kita nak buat tu, kalau untuk pelajar dah okay, boleh terus keluar jawapan dah. Kalau tak, kita buat dulu grouping. Okay, 2M kuasa 2. Okay, tak ada kuasa 2 dah. So, kita check yang M. Di sini ada tolak M. Okay, ada lagi kan? 20M kan? So, kita tolak lagi 20M. Dan sini ada tolak 12. Saya salin dan susun dulu. Okay, so next. Yang boleh settle, kita settlekan. Yang tak boleh, kita salin balik. Okay, hutang M, tolak M, tolak 20M. Maksudnya hutang 1, hutang 20 lagi. So all together hutang berapa? Hutang 21M. Negatif 12, salin balik. Itu je. Dah habis. Okay. So next, soalan ke-7. Okay. So soalan ke-7 sama juga. Semakin banyak itu kurungan dah kan. Okay. So kalau yang ini, macam mana nak buat? Step by step. Nampak tak ke depan? Ada dua kurungan mereka. Okay. Kat tepi saja. Ada dua kurungan. Maksudnya ini adalah kembangan melibatkan dua ungkapan. Kan? So ingat tak formula rumus kita? Depan ke depan, depan ke belakang. Belakang ke depan, belakang ke belakang. Itu je.
So, buat dulu. Jangan risau. Okay? So, depan ke depan. K darab K kita dapat K kuasa 2. Lepas tu, K depan darab ke belakang. Jangan lupa belakang tu ada negatif 2 kan? So, K darab negatif 2 kita dapat negatif 2K. So, next sekali. Belakang ke depan. Positif. Positif. Memang dapat positif. 5K. Next sekali. Belakang ke belakang. Tambah. Positif, negatif. Dapat negatif. 5 darab 2, kita dapat 10. Okey. Yang depan kita dah settle. Sekarang kita nak buka kurungan kat belakang. So, nampak tak? Kurungan kat belakang sini, yang depan dia adalah tolak 4. Maksudnya bila kita nak darab masuk, negatif 4 tu kena darab masuklah. Negatif, positif, negatif. 4 darab 3, kita dapat 12. Okey, next sekali. Negatif 4 darab masuk. Ingat, negatif-negatif, positif pula. So, 4 darab K dapat 4K. Okey. So, sekarang, apa yang kita nak buat tu, kita kena susun, kita kena kumpul. Okey, cikgu cakap step yang seterusnya kita buat grouping. Okey, bagi pelajar, kalau dia ada boleh terus kira, terus tulis jawapan saja dah betul. Kalau tak, kamu takut silap, susunlah dulu. Okey, K kuasa 2 dah tak ada. So, kita check. Okey, kali kedua. Apa yang kita nak ambil tu, K pula. Okey, sebutan yang ada, pemboleh ubah K. Ada lagi tak sebutan serupa? Tambah 5K kan? So, ada K lagi tak? Ada kat belakang. Tambah. So, nampak tak? Tambah 4K. So, yang lain tu tinggal tolak 10, tolak 12. Itu je. So, sekarang kita dah boleh settle. Yang boleh settle, kita settlekan. Kalau tak boleh, K kuasa 2, salin balik. Okey, kat sini kita kena berhati-hati. Kamu hutang orang 2 kan? Sekarang kamu ada 5. So, maksudnya 5 tolak 2, kita ada 3K. So, 3K tambah dengan 4K, kita dapat positif 7K. Okey? Sebab kat sini kan, kita boleh check. Kita tengok yang depan ini, yang K punya. Lepas tu belakang tu sebutan serupa. So, tolak 10, lepas tu tolak 12. So, all together tolak berapa? Maksudnya hutang 10, hutang 12 lagi. All together hutang 22. Okey? Ingat lah. Kalau susah nak kira, tekan saja kalkulator. Okey? So, soalan ke-8 sama jugalah. Okey? Tapi ingat lah, yang ini kena berhati-hati. Jangan nanti yang 2, okey kat sini kan, 2 darab dengan X tolak Y kuasa 2. Okey? Jangan cakap, oh cikgu cakap nampak saja kurungan, so saya teruslah. Okey, darab 2 masuk, darab 2 masuk. Tak boleh. So, mengapa? Sebab sini dia ada kuasa 2 kan. Kalau ada kuasa 2, kita kena settlekan kuasa 2 ini dulu. Sebab yang kat sini kan, dia X tolak Y, darab dengan X tolak Y. Okay? So, bila kita dah dapat jawapan, 2 itu barulah darab masuk. Okay, so sekarang kita kembangkan X tolak Y kuasa 2 dulu. Okay? Apa yang kita dapat tu, kalaulah kamu tahu cara yang cepat kan, masih ingat tak macam mana? X, okey cikgu tulis kat sini ya, X tolak Y kuasa 2, masih ingat tak? Kalau cikgu nak guna cara yang cepat, first kita ambil yang depan tu, X ni kita kuasa 2. So kita dapat X kuasa 2. Yang belakang tu kita ambil yang belakang, tolak Y ni kita kuasa 2. Negatif-negatif, kita dapat positif. So, kita dapat positif Y kuasa 2. Yang kat tengah-tengah tu macam mana? 2 darab X, kita dapat 2X. 2X darab negatif Y, kita dapat negatif 2XY. Sebenarnya kita boleh guna cara macam ni. Kalau untuk pelajar tak dapat buat macam ni, it's okay. Kamu buat saja macam yang normal. X tolak Y darab X tolak Y. Kalau dah dapat, kita mesti letak kurungan lagi. Okey, sebab
Yang kuasa 2 ini adalah the whole thing. Bila kamu dapat juga jawapan tu, yang ini juga the whole thing. So bila 2 kita nak darab masuk, bukan saja kita nak darab 2x. Kita kena darab the whole thing. Semua benda kena darab masuk. Okay, semua 2 tu kena darab masuk. Okay. So yang belakang tambah 5xy tu kan. Jangan ingat, oh saya tak. Macam tak kaitan pun. Kalau tak kaitan pun, kita kena salin balik. Okay. So kita tulis tambah 5xy. So sekarang kita dah boleh buat step yang kedua. Okay. So 2 kita darab masuk, kita dapat 2x kuasa 2. 2 darab sini, kita dapat positif, negatif, dapat negatif. 2 darab 2, kita dapat 4x. Y. 2 darab y kuasa 2, kita dapat positif 2y kuasa 2. Last sekali, kita dapat 5xy. Okay. So kat sini, boleh tak kita buat? Boleh kan? Okay. So 2x kuasa 2, saya salin balik. Okay. Yang xy ni, sini belakang juga ada xy. So saya tulis dululah yang tak ada kaitan dengan 2y kuasa 2. Saya tulis dulu. Okay, last kali kamu baru settle. Yang kamu, kalau kamu hutang orang RM4, xy tu, kamu ingatlah macam money kita lah. So negatif 4 maksudnya kamu hutang orang RM4. Sekarang kamu ada RM5. Bila kamu bayar balik RM4 tu, masih kita masih baki lagi RM1 kan? Masih baki lagi satu xy. So tulis balik xy. Itulah jawapan kita. Senang saja kan? Okey, tak susah. Okey, itulah jawapan. So last sekali dah soalan yang last sekali. Okey, nampak macam ada pecahan kan? Okey, ada pecahan. Okey, jangan risau. Okey, apa yang kita nak buat itu, macam mana dulu? Buka kurungan dulu. Okey, buka kurungan dulu. So kita boleh darab masuklah. Okey, kita boleh darab masuk. Sebenarnya kalau kamu dah belajar pemfaktoran, kita boleh buat, okey, kita boleh ringkaskan, okey? Kita boleh cari HCF dia keluarkan 5. Tapi sekarang buat masa kini kita darab masuk dululah Okey, 5n, kita tulis 5n. Sorry. Okey, 5n, kita tulis dulu Lepas tu tambah dengan 5 darab 3, kita dapat 15m. Okey. So kat atas ni kita settle dulu yang atas Tolak 10 kita darab masuk negatif, positif, negatif 10m. Lepas tu negatif, negatif kita dapat positif. 10 dapat darab 2 kita dapat 20. Okey, 20n. Okey. Lepas tu kita kena bahagi dengan 5. Okey. So next sekali apa yang kita boleh settle, kita settlekan. So nampak tak sini ada 5n, sini ada 20n. So n boleh tambah dengan n. So all together sebab sini tambah kan, sini tambah juga. So 5 tambah 20 kita dapat 25n. Okey. 15 tolak dengan 10 sebab dua-dua pun m, boleh tolak lah. So kita dapat 5. Okey, kita dapat 5. Okey, 15 tolak 10 dapat 5. So positif 5m. Dan kita tulis balik 5 kat sini. Okey? Sebab kamu belum lagi belajar pemfaktoran. Okey, lepas tu kalau kamu belajar pemfaktoran, kamu dah tahu dah sebenarnya kat atas kan 25 dan 5 ni sebenarnya mereka ada faktor sepunya. Betul tak? Okey, kita boleh keluarkan 5 faktor sepunya tu. Okey? So macam mana? Bila kita keluarkan 5, kita gunalah cara HCF yang lambat sikit. It's okay kalau lambat. Tapi yang penting kamu kena tahu. Okay? 25N. Okay, saya tak mahu tulis kat sini. Sorry Saya nak ambil pemadam dulu. Okay, saya nak padamkan yang ini. Sorry, okay. So macam ni Sorry.
Okey, cikgu tulis kat tepi sini. Okey. Kalau kamu nak buat, okey, guna cara pemfaktoran, okey, kita tahu kita boleh guna cara HCF 25N, okey, tambah dengan 5M. So first kita observe, okey. Kita nak memerhatikan 25 dan 5 ni. Kedua-dua ada apakah faktor untuk 25 dan 5? Dua-dua juga boleh bahagi dengan 5, betul tak? So maksudnya 5, okey. 25 bahagi 5 kita dapat 5N. Tambah dengan 5 bahagi 5 kita dapat 1. So tak perlu tulis 1 lah. Maksudnya N. So bila kita nak tulis tu, okey, yang atas 25N tambah 5M tu sebenarnya kita boleh tulis macam ni. 5 kalau kita darab dengan 5N tambah dengan N. Okey. So bahagi 5. Okey, step kat sini barulah kita boleh pemudahkan. Okey, ingat sebab mengapa? Sebab kalau kamu terus saja nampak 5 kamu nak pemudahkan saja, itu tak adil lah sebab kat atas tu dia bukan 5M saja. Kat atas tu secara keseluruhan dia adalah 25N tambah 5M. So, kita kena cari dulu apakah faktor mereka, faktor sepunya mereka. Okey, so bila saya dapat carilah 5, barulah saya boleh pemudahkan. Sini ada 5, sini ada 5. So saya boleh ringkaskan. So akhirnya apa jawapan saya? Hanya tinggal 5M sama dengan 5N. Okey, tambah dengan M. So sepatutnya inilah jawapan kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Okay, thank you.